يا جماله يا جماله، يا جماله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، شوفوا بمنامي يا غرامي، شوفوا بمنامي يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، الشعر الأسود مثل الليل التاجي يا جماله، والوجه منور كالبدر الوهاجي، يا جماله، والخد مورد بيزيد ابتهاجي، مرفوع القامي يا محلى اعتداله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، أكحل وعيونه سود وحلوة يا جماله، وأسنانه بيضا مثل البدر بتضوي، يا جماله، جسمه متماسك ثابت عنده قوة، يا جماله، كفه واسع بالعطايا وإفضاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، ريتني أتملى بجماله، يا جماله، طه الهادي وبخصاله، شوفوا بمنامي يا غرامي، شوفوا بمنامي يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، صدره واسع ما بين المنكبين، يا جماله، وعنقه صافي مثل الفضة اللوجين، يا جماله، وسوي الصدر والبطن يا عيني، يا جماله، يلي شافوا بمنامه يا نياله يا نياله، ريتني أتملى بجماله، يا جماله، طه الهادي وبخصاله، يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، هادينا سهل ولين منه جافي، يا جماله، والكل بيوصل لوجوده مش خافي، يا جماله، هو كامل ومكمل بالأوصاف، يا جماله، وأخلاقه حلوة ويا محلى أحواله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، ريتني أتملى بجماله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, apa khabar semuanya? Adakah semua dalam keadaan yang sehat sejahtera pada pagi ini? Alhamdulillah, jom sama-sama tuan-tuan puan-puan kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman dan Islam khususnya. Kemudian nikmat kehidupan kita, dan alhamdulillah sehingga hari ini kita dapat meneruskan lagi ibadah puasa dengan baik, ya. Dan itu adalah satu nikmat sebenarnya, kerana mungkin ada sahabat-sahabat kita di luar sana yang mengalami ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti ujian kesakitan, kan? Ada masalah dalaman yang membuatkan tak boleh untuk meneruskan puasa dan sebagainya. Jadi kat situ sahaja kita boleh tengok bahawa terbantutlah segala kita kata amalan, maksudnya benda yang kita nak boleh buat tapi tak boleh buat atas sebab kita diduga dengan sakit dan sebagainya. Jadi bila kita diberikan nikmat, diberikan peluang ini adalah satu perkara yang kita perlu syukuri, perlu kita syukuri, dan insya-Allah kita harapkan moga-moga nikmat ini berterusanlah sehingga penghujungnya nanti, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan, sepatutnya kan seperti yang tuan-puan semua maklum, setiap jam 8 minit pagi tuan-puan akan bersama dengan Encik Irfan untuk slot cerita baik-baik, betul kan? Tapi hari ni tak ada. Okey, jadi kenapa tak ada? So saya minta untuk tuan-tuan dan puan doakan kesihatan beliau. Hari ni saya pun baru dimaklumkan dia tak sihat. Jadi insya-Allah kita doakan yang baik-baik, moga diberi kesembuhan lah. Saya tak pasti demam ke apa, kalau ikutkan batuk lah, batuk yang agak yelah batuk lah, kan tak selesa. Jadi bila batuk sesama ni dia menjurus kepada demam, macam tu lah. Dan kita tengok pun cuaca sekarang ni pun tengok hujan panas kan. Jadi tambah dengan puasa pula kan. Jadi mungkin itu antara faktor lah. Jadi saya mohon sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan, doakan yang baik-baik aja. Doakan saudara Ifan dan sahabat-sahabat kita yang diduga dengan kesakitan, dengan ujian daripada Allah ni lah. Okey. Dan saya nak maklumkan juga terus, untuk petang ini sepatutnya kita akan ada pelancaran sifat huruf, pelancaran sifat huruf seperti yang saya maklumkan pada minggu lepas lah. Hari Jumaat kan saya ada maklum, hari Isnin akan diadakan pelancaran untuk sifat huruf. Jadi memandangkan keadaan Cik Ifan yang tidak baik, dan sebenarnya dia bercuti lah. Jadi bila dia bercuti, so dia perlukan masa untuk rehat. So kita tangguhkan pelancaran ini insya-Allah pada hari Rabu ini. Okey, tuan-tuan dan puan, take note kita tangguhkan kita punya pelancaran seminar sifat huruf ini insya-Allah pada hari Rabu. Kalau hari ini 19 hari bulan kan, 19, 20, 21 lah. 21 April 2021. Okey, setakat ni semua jelas ya. Jadi saya minta maaf lah, mungkin ada yang tertunggu-tunggu, tak sabar dan sebagainya. Tengok-tengok petang ni pula terpaksa ditangguhkan. Sebab tu pagi tadi tak ada slot cerita baik-baik kan. Jadi tak ada cerita lah hari ni. Tuan-puan terus bersama saya untuk sharing tajwid. Dan itulah, doakan kesihatan yang baik-baik. InsyaAllah kalau ada rezeki esok tuan-puan akan berjumpa lah untuk slot pagi bersama Encik Ifan. Dan berkenaan dengan seminar tadi, berkenaan dengan pelancaran seminar, InsyaAllah kita buat pada hari Rabu petang jam 2.30 tuan-puan. 2.30 petang. Kalau sebelum ni kita letak jam 3 petang kan. Jadi kita nak awal takut ambil masa, so kita buat pukul 2.30 petang insya-Allah.
Boleh nak? Sebab kita pun yalah lepas Zuhur tu boleh rehat-rehat sekejap. Jadi 2.30 tu tuan-puan boleh bersedia lah. InsyaAllah perkongsian santai je, lebih kepada info-info lah berkaitan dengan seminar tu nanti. Itulah pasal dah set masa untuk petang ni. Itulah bertepatan lah dengan firman Allah kan, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin kan. Kita merancang, Allah juga merancang, tetapi perancangan Allah tu adalah sebaik-baik perancangan tuan-puan. Kita memang rancang nak buat hari ni, tapi itulah diduga dengan ujian begini, so kita terpaksa tangguhkan. Dan mungkin ada hikmah lah, mungkin ada hikmah di sebaliknya yang mungkin kita sendiri tak nampak. Mungkin bukan sekarang, mungkin di lain waktu kan. Mana tahu kok petang ni buat ke tiba-tiba internet ganggu ke, mana dah tahu kan. Contoh saya bagi tahu macam tu lah. Okay, baik Jo. So sahabat-sahabat semua yang baru masuk, selamat datang, ahlan wa sahlan saya ucapkan. Jangan lupa bantu saya untuk sharekan dahulu sebelum kita mulakan pengajian kita. Ramai yang belum masuk lagi ni. Okay, bantu share dulu tuan-tuan perempuan. Mudah-mudahan dapatlah barakah pahalanya tu. Kita tolong share kan, bantu ajak sahabat-sahabat lain. Baik, jadi untuk hari ni insyaAllah kita akan teruskan kita punya bacaan semasa kita pada muka surat 34. Muka surat 34. Muka surat 34 ayat 219 tuan-tuan perempuan. 219. Okey. Terima kasih yang berdoakan. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Okey, baik. Jadi insyaAllah tuan-tuan puan, jom sama-sama kita buka dulu pertemuan kita pada pagi yang indah ini, insyaAllah hari Isnin. Moga-moga Allah merahmati hari-hari kita ya. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jadi insyaAllah jom kita teruskan untuk bacaan semasa kita. So ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan perempuan berkaitan dengan ayat 219 ni insyaAllah. So macam biasa kita akan baca dahulu. Kita baca dulu sama-sama ayat ini, kemudian kita akan pergi kepada satu persatu lah. Kita akan bedah. Sebelum tu saya nak tuan-tuan perempuan pastikan dalam keadaan yang bersedia, berada di tempat-tempat yang selesa untuk tuan-puan ikuti pengajian ini dengan baik. Kemudian jangan lupa sertakan nota dan alat tulis lah. Tak boleh je ada buku nota kan, alat tulis tak ada, tak jadi juga. Jadi catatlah apa yang perlu dicatat, apa yang boleh dicatat, dan apa yang boleh tuan-puan ambil untuk dikongsikan dengan orang lain, silakan. Okey, silakan. Jom kita baca dulu sama-sama. Tarik nafas. Ayat 219 surah Al-Baqarah, muka surat 34. Yang baru masuk, yang belum share, bantu saya untuk share dulu insyaAllah. Jom Ustaz, kita santai-santai tapi sampai. Yeza. Boleh tuan. Okay, ingat kita punya hashtag kita tuan-puan. Santai tapi sampai. Okay, sedia semua? Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir.
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai bacaan kita yang pertama. Jadi jom kita teruskan untuk bacaan untuk sharing kita lah. Kita akan bedah sikit ayat ni. Dan saya harap tuan-puan dapat bersama saya daripada mula hingga selesai lah. Ya? Kalau ada hal tu, ada kerja ke, tak apalah nak buat macam mana kan. Siapa yang boleh rasa ada masa lapang untuk bersama, okay, teruskan. Kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alu, tuan-tuan puan, huruf ya baris atas ya. Okey, di sini ya, matikan huruf sin tanpa mengeluarkan hujung lidah kerana ni huruf sin bukan huruf sa yang ada titik 3 tu kan. Yas'alu, dan di sini hamzah. Hamzah yang berbaris atas dan dibaca dengan satu harakat sahaja, bukan dua harakat. Yang kita lihat sekarang ni, yang saya warnakan ni, ini ialah huruf lam. Huruf lam. Okey, huruf lam, bukan huruf mad kepada hamzah, tidak. Ini adalah huruf lam. Jadi hamzah ni satu harakat sahaja. Jelaskan harakat dia. Yas'a, yas'a, yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Pastikan sebutan tu kita sebut betul-betul satu-satu. Okey, biar ianya dengar dengan jelas. Baik, lu ni kita baca dua harakat. Ni waw mad. Okey, sebelumnya baris depan. Lu dua harakat. Muncul bibir ke? Ya, sebab lam ni baris depan. Lu. Yas'alunaka, yas'alunaka. Huruf nun pada atas na, huruf kaf pada atas ka, huruf ain pada atas a. Tiga-tiga ni semua satu harakat. Tiga-tiga ni semua satu harakat. Baik, dan ni huruf kaf, di dalamnya kepala huruf kaf, bukan huruf hamzah. Ingat. Yas'alunaka, yas'alunaka 'anil, huruf ain. Okey, sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Sempitkan bahagian tengah kerongkong kita. Yas'alunaka a, tengah kerongkong tuan-tuan. Ingat makhraj bagi huruf ain di tengah kerongkong. Okey, wastil halq. Okey, istilahnya lah bahasa Arab kan, wastal. Wastal ni maksudnya tengah, wasat. Okey, kalau bahasa Melayu kita tengah lah tuan-puan, tengah kerongkong kita. Kemudian sempitkan. Kalau kita tak sempitkan dia tak jadi. Kan, kalau kita tak sempit dia jadi bila kita sempit barulah keluar bunyi ain tu. Yas'alunaka 'anil, 'anil. Okey, ain satu harakat saja. Kemudian nun, nun lah. Huruf nun baris bawah. Nun baris bawah. Matikan lam ni, bacaan alif lam qamariyah. Nil. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. 'Anil kha. Huruf kha pada atas kha, tuan-tuan puan. Perlu dibaca dengan tebal. Huruf kha tebal selamanya. Kha. 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 Perlu ke muncung? Perlu ke muncung? Kha. Kha. Tak perlu Kha. Biasa je. Yas'alunaka 'anil khamri. Yas'alunaka 'anil khamri.
Okey, baik. Ustaz, Ramadan planner saya belum sampai. Cuba puan message tim kami, minta tracking number tu. Tengok dah sampai mana. Okey, berhubung dengan tim kami nah. Sebab saya tak tahu dia punya, sebab bukan saya yang postkan. Saya pun tak pasti puan Nani duduk mana ni. Okey, nanti inilah berhubung terus dengan tim kami. Minta maaf lah, kadang-kadang takut kita dah post, cuma yang pihak sana tu tak post lagi, faham tak? Macam tu. Tapi apapun mesej dulu untuk dapatkan dulu. Okey nah. Okey, sambung balik. Okey, fokus balik semua, sahabat-sahabat semua. Yas'alunaka 'anil kha. Yas'alunaka 'anil khamri. Khamri. Huruf kha ada yang kata susah nak buat sebab pertama dia tebal, dan satu lagi bunyi dia tu sendirilah. Memang kita boleh kata huruf kha ni pangkal kerongkong, hujung kerongkong kan, daripada pangkal kerongkong bawah sekali, tengah kerongkong, hujung kerongkong. Okey, hujung kerongkong. Jadi itu dari sudut teorinya begitulah. Cuma bila kita buat, memang kadang-kadang ada yang susah nak bunyi tu, tak ada. Kadang-kadang tertukar bunyi dengan huruf apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Huruf ghain. Tu. Sebab makhraj dia tempat yang sama tu. Hujung kerongkong tu, huruf ghain dengan kha. Kha. Jadi saya pun tak pasti apakah kaedah sebenarnya, tapi dia apa-apa pun, pusing-pusing mana pun cerita dia tuan-puan, dia tetap kena adanya latihan dan talaqi untuk kita memastikan sebutan kita tu jadi ataupun tidak. Okey, begitu. Bagi tips sikit Ustaz. Saya tak tahu nak bagi tips huruf kha ni macam mana. Kalau kata saya boleh je cakap, okey, kha ni macam bunyi nak, contoh nak buang kahak, boleh saya cakap macam tu. Tapi kita nak praktikkan tu, kan, kha. Kalau ikutkan ketepatan dia, bukan macam bunyi nak buang kahak pun sebenarnya. Dia seakan-akan lah, tapi lain. Kalau kha ni kha. Dia itu yang saya kata seakan-akan tu, sebagai panduan asas kan, untuk mereka yang baru nak faham. Cuma kena dengar lah. Saya kena dengar baru kita boleh tahu bunyi tu macam mana, kat mana nak repair, kat mana yang untuk huruf kha dia tak payah sempit. Huruf kha dia tak sempit. Okey, yang sempit huruf ain sahaja. Kha tak, bunyi dia lapang. Kha. Pangkal lidah confirm naik lah sebab dia sifat tebal. Pangkal lidah. Kha. Dia kena latih tu je. Kha. Yang tu lah Ustaz, dia tak nak bunyi. Kalau tak nak kalau tak nak bunyi tu, nak buat macam mana? Takkan nak rotan pula kita punya kerongkong kita ni. Tak apa, cuba dulu, cuba buat latih. Kalau tak dapat juga, ni lah, bagi guru dengar dulu. Kalau ada guru Quran, bagi dengar, tengok macam mana nak selesaikan masalah tu kan. Sebab ni kita tak tahu kat mana masalah dia. Boleh nak rujuk guru, kemudian tunjukkan bunyi tu, InsyaAllah nanti adalah yang cuba akan selesaikan, bantu. Okey, mungkin silap dekat sini dan sebagainya. Okey, boleh nak? Tapi kalau tak boleh, itu pun kalau tak boleh nak buat macam mana kan? Sebab apa-apa pun bergantung kepada kemampuan kita. Kita dah usaha tapi tak boleh, tu nak buat macam mana? Kawasan tenggorokan. Ya Ustaz Khaw tu. Yes, betul tu. Ustaz Cik Wan. Kawasan tenggorokan. Lama tak sebut tu.
Biasa orang Indo sebut lah tenggorokan, bahagian kerongkong kita ni, halkum. Okey, kita sambung lagi. Khamri, mim mati bertemu ra. Okey, mim mati bertemu ra ni kita perlu baca dengan jelas lah. Kham, jelaskan makhraj dan sifat bagi huruf mim, itu sahaja. Kemudian ri nipis, ra baris bawah, ri. Anil khamri, ri. Ni rahang kita ni biar jatuh. Ri. Jangan tahan. Ri. Jangan tahan. Ri. Buka je mulut kita ni, rahang ni biar dalam keadaan yang jatuh. Jatuh ni maksudnya kita lepaskan betul-betul lah. Ri. Jangan tahan-tahan dia. Okey, jangan tahan kita punya rahang ni. Biarkan dia bebas. Khamri, ri. Anil khamri wal maisir. Dapat tak? Anil khamri wal maisir. Wal kat sini alif lam qamariyah. Wal, kemudian mai ni, di sini bacaan lin, bukan maklin tuan-tuan, bacaan yang berunsur lunak. Ya yang bertanda sukun sebelumnya berbaris atas. Mai itu kata unsur lin, unsur yang lunak, lembut. Boleh? Wal maisir. Huruf sin baris bawah si, kemudian ra baris bawah. Okey, ra baris bawah, tebal ke nipis tuan-puan? Ni soalan ra. Sila jawab di ruangan komen, huruf ra ni perlu dibaca tebal atau nipis. Kalau tebal kenapa? Kalau nipis kenapa? Pastikan ada alasannya sekali. Silakan. Soalan ni senang je sebenarnya. Saja nak uji balik kan, nak refresh balik apa yang kita dah belajar. Ra ni tebal sebab apa? Kalau nipis pun sebab apa? Jawab antara dua tu lah. Ikut jawapan tuan-puan lah. Huruf ra khamri. Anil khamri wal maisir. Tak ada bunyi Macam mana tu? Saya nak cuba macam mana nak buat tak ada bunyi tu. Sebab dia secara tabi'inya dia akan bunyi tu. Macam kita sebut KH, khemah. Kan? Khemah. Apa lagi? Khusus. Dia ada. Cuma nak kena orang kata apa, polish bagi cantik sikit bunyi dia. Nipis bertemu dengan ya. Ya. Dapat tak soalan saya ni? Wal maisir ke wal maisir? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Tebal. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nipis. Mana yang kena rasa itu? Tebal ke nipis? Baris atas. Okey, baik. Alhamdulillah. So, nampak handai-handai dah semua ni Alhamdulillah. Seronok tengok jawapan tu Tapi tak apa, saya share juga. Mungkin ada yang baru pertama kali dengar penjelasan ataupun pencerahan tentang huruf ra ni. Baik, sekarang ni kalau kita tengok asasnya lah, asasnya wal maisiri. Wal maisiri. Ri lah. Ra ni baris bawah bunyinya ri. Jadi kat sini asalnya memang nipis. Wal maisiri. Wal maisiri, asalnya nipis, asal dia. Tetapi sekarang ni kita berhenti di sini, betul tak? Kita berhenti, kita bukan sambung. Ceritanya kalau kita sambung barulah nipis.
Seperti mana yang kita lihat ni, baris bawah ni, wal maisiri qul fihima, wal maisiri qul, sambung kan? Bila sambung barulah ri ni nipis. Baik, sekarang ni kita nak berhenti. Jadi bila kita berhenti tuan-puan, bila kita berhenti pada ra, automatik kita kena faham set dalam kepala ra ni dah mati. Sebab kita berhenti pada ra kan, maknanya ra tu dah mati. Jadi baris bawah ni dah tak terpakai dah, tak boleh tengok dah. Baris bawah ni tak boleh tengok. Wal maisiri, dia tak ada bunyi macam tu dah. Wal maisir, ra tu dah mati. Sekarang ni walaupun ra ni dalam keadaan mati, kita tetap kena tentukan sama ada dia tebal ataupun nipis. Cuma bagaimana? Alright. So jawapannya ialah kena tengok huruf sebelum dia. Untuk kita tahu ra yang mati ini perlu dibaca dengan tebal ataupun nipis, kena tengok huruf sebelum dia. Tengok huruf sebelum dia ada huruf sin baris bawah. Kita bukan nak tengok pada sin tu, tapi nak tengok pada apakah baris pada sin tu. Jadi sin ni baris bawah. Ni saya warnakan. Bila sin baris bawah, kita guna balik formula asas. Kalau ra baris bawah tebal ke nipis? Nipis. Jadi kita akan baca dengan nipis. Wal maisir, 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 maisir. Okey, jadi kalau tuan-puan jawab kat sini kena baca nipis, bila berhenti disebabkan ra baris bawah, so itu tak tepat lah. Itu tak tepat. Wal maisir tak tepat. Okey, maksud saya hujah tu tak tepat lah. Jawapan dah betul nipis, cuma alasan dia kalau kita kata ra baris bawah kurang tepat. Okey, sebab bimbang ada salah faham nanti berlaku. Jadi ra dibaca nipis disebabkan sebelumnya terdapat huruf yang berbaris bawah. Itulah hujah dia. Okey, itulah alasan kenapa ra ini dibaca dengan baris dibaca dengan nipis. Salah ke ustaz? Takut salah dengar. Ini pasal apa ni? Puan Ramlah Muhammad Ali. Salah ke ustaz? Takut salah dengar. Apa yang bacaan raung pula ni? Sekejap, saya ada tertinggal apa-apa ke ni? Okay, boleh Baik tuan-tuan dan puan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, wal maisir, wal maisir. Dah selesai. Itu sahaja. Dibaca dengan nipis kerana huruf sin berbaris bawah. Andai katalah saya bagi contoh, kalau sin tu baris atas, contoh dia tak akan jadilah. Kalau sin tu baris atas, maka dibaca dengan tebal. Sar, sar. Walaupun ra tu kita lihat ada baris bawah. Faham tak? Tapi sebabkan point dia tadi, kita dah tahu ra tu mati, maka baris pada dia tu kita dah tak boleh pakai dah, tak boleh guna dah. Okey, wal maisir, wal maisir, sir, sir. Ni kita punya rahang ni buka, jangan tahan. Okey, rahang jangan tahan. Salah ke ustaz? Takut salah dengar. Kejap, saya minta maaf, saya tak faham. Apa yang salah tu? Salah jawapan ke? Salah saya baca ke? Salah apa ni? Jawapannya nipis. Saya dah sebut dah, jawapan dia nipis. Dia tak jadi tebal. Wal maisir. Ra ni dibaca dengan nipis sahaja sebab sebelumnya baris bawah. Itu sahaja. Okey, boleh
Okay, baik. Alhamdulillah. Selesai. Dapat tuan-puan? So, kalau kita baca balik. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil tebal tadi kan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Maisir. Sir. Tu. Begitu. Salah jawapan saya. Oh, puan jawab tebal ke tadi? Ya. Saya tak perasan jawapan puan tadi. Tapi saya nampaklah adalah jawapan-jawapan yang jawab tebal juga. Kesalah alasan dia. Salah hujah. Salah hujah tu biasalah. Bila nak hujah memang ke laut. Laut mana tu? Dalam ke tak? Dia jangan dalam sangat. Kalau biasa-biasa okey lagi. Okey, boleh tuan-puan. Kita baca sama-sama. Kita mula dengan isti'azah. Ready? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Okey, selesai. Kita sambung lagi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Qul fi, huruf qaf bari depan, tebal selamanya. Jangan tertukar dengan huruf kaf. Kul ataupun kita memang nak sebut qaf, cuma kita lemahkan sifat dia. Kul. Kalau ditanya memang kita jawab ni huruf qaf, bukan huruf kaf. Cuma bila kita tak fahami, tak kuasai betul-betul sifat pada qaf, maka berkemungkinan besar bunyinya akan hampir dengan huruf kaf. Dan yang paling bahaya sekali ialah tertukarnya huruf kul. Qul ni maksudnya katakan qul. Tapi kalau kul maksudnya makanlah. Beza qul. Larilah maksud dia. Qul maksudnya katakanlah. Qul. Katakanlah. Kalau kul, qaf tu tukar dengan huruf kaf, dia akan tukar maksud jadi kul, makanlah. Beza kan? Makan dengan katakanlah dengan makanlah. Beza. Jadi kena hati-hati. Qul, huruf lam yang mati ni, jangan kita lantunkan dia ataupun tawallud, kita beranakkan bunyi dia. Qulla, tak mau. Tahan lidah. Qul fihima. Boleh tuan-puan. Fi ni 2 harakat. Ni ya mad sebelumnya baris bawah, mad asli. Hi, huruf ha kacang. Kita istilah ha kacang, ha bulat lah sebenarnya. Ha simpul, terpulang lah. Ha besar, terpulang. Tuan-puan nak sebut macam mana? Okey. Fihima. Ma ni kita panjang. Sebab apa? Nampak ni, mad asli bertemu hamzah. Asalnya lah mad asli bertemu dengan hamzah. Jadi disebabkan dia bertemu dengan hamzah, maka didatangkan simbol ni, simbol mad. Itu asal dia lah. Dan kalau cara mudah kita nak tahu bacaan tu panjang ke tidak, tengoklah ni, kalau ada simbol ni maknanya bacaan mesti panjang. Baik, poin yang persoalan berikutnya, nak baca berapa harakat? Kita tengok, kalau dia bertemu dengan hamzah mesti kena baca 4 ataupun 5 harakat. Boleh nak? Kalau nampak je simbol ni bertemu dengan hamzah, kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Nama hukum mad jaiz munfasil. Huruf mad yang bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Fihima dalam satu perkataan. Ithmun ni satu perkataan. Jadi itulah yang disebut sebagai mad jaiz munfasil. Qul fihima ismun kabi. Huruf tha. Jangan tu jadi tawallud lah tu. Tahan lidah.
Qul fihima ismun kabir. If pastikan adanya rakhawah kat situ. Suara yang terlepas. Nafas yang terlepas. Semua package lengkap. Jangan tahan. Bila tahan tu yang jadi if. Qul fihima ismun belakang. If kita menahan, kita meletakkan syiddah, kita menahan suara kita selepas kita melakukan pengucapan berdesar ni. If, nampak? Kalau saya panjangkan bunyi dia, apa yang dimaksudkan rakhawah tadi? Terlepasnya suara. If, dan apa yang dimaksudkan nafas yang terlepas tu, dia lancar. If, faham tak tuan-tuan dan puan? Qul fihima ismun. Jangan tahan. Contoh tahan macam mana? Dengar baik-baik. Qul fihima tu. Qul fihima ismun kabir. Nampak? Jadi tak mau bunyi-bunyi itu. Ini bab-bab kecantikan pada bacaan lah tuan-puan, bab sifat saja saya share. Dia bukanlah cerita berdosa ke apa, tak. Okay, dia bab sifat. Nak cantik bacaan kita ni, kena kuasai sifat je lah. Okay, boleh. Qul fihima ismun kabiru. Ismun ka. Tanwin bertemu kaf. Ikhfa haqiqi. Okey, dengung biasa je. Bersedia nak sebut kaf. Jangan sebut tanwin tepat pada makhraj. Ismun. Jangan sebut tepat. Tu tepat tu. Mun. Jangan sebut tepat. Ismun. Berbalik kepada maksud ikhfa tu sendiri, iaitu sembunyi. Ismun ka. Boleh tuan-tuan Qul fihima panjang 4 atau 5 harakat. If tadi ingat, jangan tahan suara, kemudian keluarkan hujung lidah sikit. If huruf sa kan. Kemudian dengung, tetapi jangan tebalkan. Ka nanti susah nak sebut. Huruf kah ni nipis je. Ismun ka. Ismun kabiru. Bi 2 harakat ma asli. Allahu Akbar. Gatal hidung pula. B ni 2 harakat, ni yamat sebelumnya baris bawah. Kemudian tanwin bertemu waw. Tanwin bertemu waw, idgham bi gunnah. Tanwin bertemu waw, idgham, masuk. Nak masuk macam mana? Kabiru. Pastikan unsur dengung itu wujud. Dengung itu bukan maksud yang dengung 2 harakat tu. Itu kadar dia. Tapi pastikan unsur dengung tu ada. Yang mana? Macam mana nak pastikan bunyi ni jadi ataupun tidak? Tutup hidung. Kabiru. Kalau ada bunyi sengau tu, makna jadi tu. Okey. Kabiru wa mana. Kabiru wa mana. Dapat tak? Tutup hidung. Kalau ada dengar bunyi sengau tu, kira jadilah tu. Okey. Ismun kabiru wa manafi'u linnas.
na dua harakat. Okey, na dua harakat. Kemudian fi, fa baris bawah fi, huruf ain baris depan lin. Nun bersabdu ni kita kena dengung dua harakat. Wa manafi'u linnas. Okey, kalau kita berhenti nas ma'arid lis-sukun. Okey, boleh baca 2, 4 ataupun 6. Kita berhenti pada sin dan sebelumnya ada ma'asi. So itulah disebut sebagai mad arid lis-sukun 2, 4 ataupun 6. Huruf ain ni jangan lupa sempitkan tengah kerongkong kita. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Okey, boleh nah? Saya keluar gitar darus. Okey, baik Puan Krusiah Abdullah. Selamat. Moga dipermudahkan. Okey, baik. Kita sambung. Nanti kita ambil balik wa mana ni. Wa if. Huruf wa pada atas wa. Kemudian huruf sa ni kena keluarkan hujung lidah. Huruf sa ada titik 3 tu. Wa ismuhuma. Ya Okey. Wa ismuhuma, huruf sa keluarkan hujung lidah. Muhuma, muhu, dua-dua ni satu harakat saja. Ni ha simpul, jangan pedaskan. Muhu biasa je. Wa ismuhuma, ma panjang, simbol mad bertemu hamzah. Kena baca berapa harakat ni? 4 ataupun 5 harakat. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akbaru. Baik, huruf kaf ni tuan-tuan dan puan. Huruf kaf ni kita tahan suara dulu. Ak. Dari sifat syiddah di situ. Tertahannya suara ak. Kemudian baru berlaku mahmusah. Okey, yang dilepaskan udaranya. Ak. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Baik, sifat hams tu pastikan udara yang terlepas. Bukan bukan matikan, bukan tahan suara hams tu. Nampak banyak kalau kita nak sentuh bab sifat ni, dia macam-macam jenis bunyi ada. Sifat hams tu sendiri kita tahan dengan bunyi hamzah pula. So bukan begitulah. Kurang tepat, kurang cantik. Wa ismuhuma akbaru. Cukup sekadar dengar pada telinga kita ataupun orang yang dekat dengan kita, itu sahaja. Akbaru min naf'ihima. Akbaru min. Dapat tak? Okey. Yang baru masuk. Waalaikumsalam. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Min idgham, nun mati bertemu nun. Okey, idgham.
Idgham bahasa yang biasa kita dengar ni idgham apa dia? Idgham bi gunnah lah. Nun mati bertemu nun kan. Tapi sebenarnya kat sini boleh juga kita sebut idgham mutamathilain. Okey, idgham mutamathilain ataupun idgham mislain. Pertemuan dua huruf yang sama. Okey, cuma syarat dia kena huruf pertama mati dan huruf yang kedua hidup. Barulah berlakunya idgham mutamathilain. Tapi kat sini kita guna jelah nama asal dia. Cuma saya sebutkan. Kalau kita sebut idgham mutamathilain kat sini pun tak ada masalah sebab nun dengan nun. Okey. Akbaru min idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah sama je. Cuma tambahan tadi saya kata kalau disebut juga sebagai idgham mutamathilain, so tak ada masalah. Sebab dia bertetapan lah. Mutamathil, tamathul iaitu sama pada huruf, sama pada sifat. Akbaru min, dengung sempurna tuan-tuan, min matikan fa'i, huruf ain sempit baris bawah, hi ha simpul. Akbaru min naf'ihima wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dapat tak? Saya baca balik daripada awal ni. Wa manafi'u linnasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Okay, kita baca sama-sama boleh? Sama-sama Wa mana. 1, 2 mula. Wa manafi'u linnasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Selesai. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa. Baik. Wa yas'alu, huruf waw pada atas. Okey, habis tadi kat sini ma ni kita matikan dia dengan ma asli lah, ma 2 harakat. Baik, kemudian kita sambung wa yas, huruf waw pada atas wa yas'alunaka madza wa yas'a, huruf sini mati kan. Macam biasa hujung lidah duduk dalam je. Ni bukan huruf sa, tak perlu keluar kan. Wa yas'alu, huruf hamzah pada atas a. Wa yas'alunaka madza, lu 2 harakat dia sama je macam perkataan kat atas ni. Okey. Lu 2 harakat mak asli ni waw mat sebelum baris depan. Naka, nun pada atas, na 1 harakat. Ka ni kepala huruf kaf bukan hamzah. Ingat dalam ni bukan huruf hamzah. Baik, 1 harakat sahaja ka pada atas. Wa yas'alunaka madza. Okey. Wa yas'alunaka madza wa yas'alunaka madza wa yas'alunaka madza. Dua-dua ni mak asli, pastikan konsisten lah bunyi dia. Madza yunfiqu. Zal, huruf zal ni kena keluarkan hujung lidah. Okey, huruf zal ni keluarkan hujung lidah sikit je, jangan banyak sangat, biasa-biasa je. Madza za wa yas'alunaka madza yunfiquna. Nun mati bertemu fa, ikhfa haqiqi. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ingat tu, asalnya yun kita sembunyikan. Yunfi, bersedia untuk sebut huruf fa. Madza yunfiqu, huruf qaf tebal. Okey, untuk ikhfa hakiki tadi jangan lupa kadar dengungnya 2 harakat lah. Okey.
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو yunfiqu qu kat sini. Waw mat sebelumnya baris hadapan, qu tebal. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil qu lepas panjang 2 harakat ni, na 1 harakat, qu 1 harakat, lil lam mati ni tahan lidah, jangan lepaskan cepat sangat. Lil tu yang le qulil, tahan lidah kat langit tu. Qulil lil, tu maksud saya tahan lidah, jangan lepaskan. Kalau lepas qulil lil la bila kita lepaskan awal tu yang bunyi lantun tu, qulil, tahan lidah. Yunfiquna qulil afwa. Baik, macam mana nak matikan di sini? Alright, mungkin ada yang rasa susah nak buat kan? Senang je sebenarnya. Okay, point dia tuan-tuan perempuan, qulil af, qulil af, qulil af. Matikan fa dulu macam biasa. Matikan fa dulu macam biasa. Baik, yang jadi susahnya sekarang ialah disebabkan waw ni pun mati juga. Okey, waw ni pun mati. Okey, saya letak simbol sukun kat sini nah. Alright, so ni yang saya buat ni simbol sukun, tapi macam tak jadi sangat. Saya buat balik. Okey, boleh nampak sebabkan kita berhenti pada hujung bacaan ni kan. Asalnya afwa, kalau kita sebut qulil afwa, senanglah nak sebut. Ceritanya sekarang wa ni dah mati, maka kita tengok di sini berlakulah iltiqa sakinain, pertemuan 2 sukun dalam satu perkataan. Jadi memang sukar nak sebut, betul tak? Maknanya kita daripada ain tu kita kena matikan fa, kena matikan waw. Lepas matikan fa, matikan waw pula. Jadi buat step by step, ikut satu persatu. Matikan fa dulu. Qulil af. Cuba tuan-puan buat. Waw tu abaikan dulu. Okey, jangan sesekali sebut waw. Amaran keras. Okey, ni setakat ni. Ikut step. Qulil af. Okey, dah selesai af, baru kita pergi untuk macam mana pula nak sebut waw ni. Baik, sekarang ni waw ni mati. Macam mana nak sebut waw mati tuan-puan? Tak boleh. Kan? Mana boleh? Dia mestilah ada huruf yang matikan dia. Baik, cuma di sini itu yang jadi rumit tu, sebab sukun dengan sukun kan. Macam mana kita nak sebut huruf dia? Sebut pangkal sebutan huruf waw. Huruf waw pada atas bunyi dia apa tuan-puan? Huruf waw pada atas bunyi dia apa? Wa kan? Jadi kepala dia tu, pangkal dia. Wa. Okey. Pertamanya, semestinya, sememangnya, sewajibnya kita kena tahu dulu makhraj bagi huruf waw. Pangkal huruf waw bukan bukan tu. Ni, bibir mulut. Wa, tu je. Wa. Bibir mulut yang sangat-sangat memainkan peranan. Afu. Okey. Kalau kita sebut wa pada atas, afwa, bunyinya jelas. Afwa. Sekarang ni kita nak sebut pangkal sebutan huruf waw, yang mana saya sebut tadi datangnya daripada bibir mulut. Macam mana? Wa. Tu. Muncul bibir ke? Semestinya. Sebab huruf waw daripada bibir. Qulil afu. Tapi bukan afu. Itu baris depan.
Bukan juga afwa, tu baris atas. Bukan juga afwi, tu baris bawah. Jelas lah, takkan kita buat macam tu kan. Jadi bunyi point dia ialah pada pangkal sebutan. Dia tidak hampir dengan baris atas, dia tidak hampir dengan baris bawah, dia tidak hampir pun dengan baris depan. Qulil afu, qulil afu, afu. Kita dah macam nak ready sebut waw tu. Qulil afu. Boleh faham? Mungkin ada orang kata, Ustaz, macam bunyi baris depan lah. Lain. Baris depan afwu, itu baris depan wu, wa, wi, wu, wu. Ni bunyi dia qulil afu, afu. Gitu. Apa-apa pun kena tuan-puan eja lah Rumi macam mana pun takkan dapat bunyi dia. Dia lebihnya kepada pemahaman kita pada apa nama? Pada makhraj waw tu sendiri. Dan seterusnya talaqi lah bagi guru dengar, insya-Allah. Okey. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afu, afu, afu. Muncung bibir, jangan tahan bibir, muncung. Okey. Bolehlah nak tulis eja Rumi, bukanlah salah, tapi percayalah takkan dapat, kita takkan mampu eja dengan Rumi kat sini, takkan mampu. Kalau eja you, afu, orang baca fu, you. Boleh faham ni? Boleh nah? Dia senang je sebenarnya. Kena faham, faham kaedah, faham konsep. Dia jadi pening tu sebab kita tak faham kaedah kan. Kita tahu nak buat yang mana satu. So ingat tuan-puan, ikut step, selesaikan mana yang ada dulu. Point dia kan macam ni kan. Bila berlaku macam ni, huruf yang terakhir tu kita relax dulu, biar dulu, kita latih dulu untuk macam ni kan. Af, selesaikan af, qulil af. Okey, dah rasa okey, baru kita fokus pada huruf yang terakhir tu. Kita nak matikan. Macam mana nak matikan? Berbalik pada makhraj. Itu je kunci dia. Dia tak ada benda lain dah. Itu kunci dia. Itu step dia. Okey. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afu. Cakap boleh, baca belum tentu. Tak apa, pelan-pelan. Okey. Boleh nak? Tak payah eja lah, praktis. Itulah saya pun kurang setuju lah kalau di eja. Kalau ada yang boleh di eja, saya akan sebut. Sebab tu saya tak sebut. Kan? Kalau ada setengah huruf tu kan ada saya sebut. Contoh saya kata macam bis. Okey tuan-puan, bis, BIS, saya eja. Sebab dia memang boleh di eja dan boleh dibaca dengan penelitian kita pada apa yang kita eja tu. Tapi kalau part-part yang saya tak eja tu, kalau boleh tak payah dia eja lah. Sebab saya takut ada yang salah faham. Takut ada yang meneliti pada penulisan tu berbanding dengan kaedah yang sepatutnya. Minta maaf nak. Tapi saya kata bukanlah salah. Okey, sekadar untuk kita punya panduan, tak ada masalah. Kan cuma bimbang orang lain yang baca tu, bimbang salah faham nanti. Harap tak salah faham lah dengan apa yang saya sampaikan ni, insya-Allah. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afu. Okey, jom kita baca sama-sama. Boleh? Wa yas'alu. Okey, ready? 1, 2, mula. Wa yas'alu kita baca sama-sama. Tak apa, pelan-pelan tuan-puan. Kita buat pelan-pelan. 1, 2, mula. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afu. 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 Tu.
Dia tak menonjol sangat pun. Afu kan, afu, qulil afu kan, dia tak menonjol sangat pun. Cukup kita nak bagi tahu bahawa kalau ada pendengar sebelah kita, bila tak tengok Quran pun dia tahu, oh ada huruf waw kat ujung tu. Kalau kita terhadkan sangat bunyi dia, qulil af, ada isyarat mulut je, qulil af kan, pun tak jadi juga. Ibaratnya termatinya pada fa tu sahaja. Qulil af, ada isyarat bibir je pun tak cukup. Kena ada dizahirkan bunyi jugalah suara waw tu. Qulil afu, qulil afu, begitu. Boleh nak? Bukan senang nak senang. Betul, bukan senang nak senang tuan-puan. Kena itulah, kena praktis lebih sikit. Faham tu dah faham dah. Saya yakin tuan-puan faham apa saya cerita ni. Cuma nak buat tu kan, kadang-kadang tak tahu. Kita buat dengan apa yang tuan-puan faham dengan jalan yang saya cerita ni tadi. Cuma tuan-puan sekarang ni dalam fasa macam, betul ke aku buat ni? Betul ke apa yang aku buat ni sama dengan apa yang ustaz maksudkan? Kan? Sekarang ni fasa dekat situ yang problemnya. Jadi langkah seterusnya kena bertalaqi, bagi guru dengar, semak bacaan, cari guru. Okey? Okay, selesai. Kita sambung satu baris lagi last tuan-puan. Jangan keluar lagi, nak habis dah. Sikit je lagi satu baris lagi. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kadzalika yubayyinullah. Baik. Huruf kaf baris atas ke huruf zal keluar ke hujung lidah ni ada alif mat tuan-puan, celah ni. Jangan tertinggal, terabai pula. 2 harakat. Mat asli. Kadzalika. Baik, huruf kaf dalamnya kepala huruf kaf. Ingat ni baris atas tuan-puan. Jangan terkejut tengok dia panjang benar. 1 harakat juga. Okey. Kadzalika yu. Lika yu ni tiga-tiga ni 1 harakat sahaja. Kadzalika yu muncung bibir baris depan kan. Yubayyi. Pastikan ya ni kita betul-betul bunyi dia. Betul-betul bunyikan dia. Bayyi. Cuma jangan terlalu menekan sangatlah. Bayyi. Jangan menekan sangat. Biasa je. Yubayyi. Okey. Kadzalika yubayyinullahu. Nullah. Kalimah Allah, lafzul jalalah. Okey, kalimah Allah sebelumnya baris depan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul kadzalika yubayyinullahu lakumu. Laku 1 harakat je. Mu ni masuk terus pada lam. Mul alif lam qamariyah. Kemudian a di sini 2 harakat tuan-puan. A ni 2 harakat. Okey. Macam mana tahu 2 harakat? Okey, hamzah ni baris atas. Kemudian ni alif ni, nampak ni kat sini. Ni alif ni. Nampak mouse saya ni yang saya gerak-gerak ni? Ini huruf alif mat. Alif mat kepada hamzah ni. Sebab tu hamzah tu kena baca 2 harakat. Lakumul ayati. Boleh? Kemudian baik, bercerita tentang hukum kat sini mak badal lah. Ni mak badal. Dia sama je macam mak asli, cuma disebabkan dia hamzah yang duduk je di awal kalimah, maka dinamakan mak badal. Itu asas dia lah. Okey, boleh. Kemudian ya ni 2 harakat di alif mat sebelumnya baris atas. Yati.
lakumul ayati, lakumul ya dua harakat mat asli. Tila ni dua-dua ni satu harakat. Alla, ain sempitkan di bahagian tengah kerongkong. La'al, jangan tertukar dengan huruf hamzah. La'allakum, la'al, al, ataupun nak sebut ain tapi tak cukup pula, tak cukup sempit. La'a, pastikan apa yang berlaku bunyi tu lakumul ayati la'allakum. Buat bunyi sungguh-sungguh tuan-puan. Maksud saya sungguh-sungguh tu bukanlah tekan la'allakum, bukan gitu. Lakumul ayati la'allakum. Dapat tak? Awal-awal tu mungkin lah bunyinya over sikit ke apa, tak apalah kan, awal-awal. Jadi nanti lama-lama nanti kita dapatlah kawal bunyi dia. Cuma point ni jangan tertukar lah dengan bunyi yang lemah. Lemah tu bukan maksud saya huruf ni kuat, tak. Maksudnya lemah daripada sepatutnya lah. Jadi okay. Lakumul ayati la'alla hamzah pula, sorry. Ni huruf apa ni, lam. Lam bersabdu la'allakum. Mim mati bertemu ta, izhar syafawi. Izhar ni jelaskan mim ni, mim mati. La'allakum boleh. La'allakum tatafakkarun. Tata huruf ta dengan ta. Sajalah diletakkan ni, nampak ni ta na macam ni. Yang ni titiknya kopi ni pula menegak kan. Tapi tak ada apa isu pun kat sini tuan-tuan. Dia bukan berkaitan dengan hukum ke apa, dia lebih kepada resam. Nak nampak lawa sikit, senang kita nak baca, tak adalah berderet titik tu kan. Bayangkan kalau titik ta yang tengah-tengah tu dia sama juga. Lepas tu ada huruf fa pula. Berpina mata kita tengok terang. Udah tengok ni apa benda titik panjang ni. Okey. Jadi nampak tak seni tulisannya tu pun dah nampak dah. Orang tanpa style dia tu. Kita pun tengok pun tahu nak baca dah. Ta tatafakkarun. Matikan ni kaf bersabdu ni. Tatafakkaru. Ru tebal, ra baris bawah kan? Ra baris bawah kena tebal. Baris bawah, baris depan, sorry. Tatafakkaru, ru. Okey, baris depan kena tebal. La'allakum tatafakkaru. La'allakum tatafakkaru, tebal. Kemudian hujung dia ni ada nun. Run. Tatafakkarun. Run. Dapat tak? Mad arid lisukun. Selesai. Itu saja. Mad arid lisukun berapa kadar dia? 2, 4 ataupun 6 harakat. Tekan kuat jadi macam tempik gitu, terkejut. Mantap. Mantap bosku, jom sikit. Sat lagi. Okey, Ustaz asal baris bawah puasa. Biasalah tu puasa tak. Baris depan ru tu. Awak kadang bercakap begitu lah. Kadang main cakap tak sedar kan, silap. Tapi nyari perasan. Kau tak perasan habis ngikut ramai-ramai. Penin sama-sama tak? Saya penin, tuan-puan pun penin. Okay, setakat ni semua clear tuan-tuan puan-puan. Sila tuliskan di ruangan komen saya clear. Kita nak tengok berapa ramai yang clear untuk kita punya perkongsian pagi ni. Sambil-sambil tu saya baca, tuan-puan boleh dengar balik. Saya baca daripada kaza ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
Okey, selesai dah. Alhamdulillah. Clear. Saya clear. Alhamdulillah. Jadi terima kasih untuk clear Ustaz sikit tu. Mantap bosku. Saya clear. Makcik boleh ikut. Saya clear. Okey, terima kasih atas respon sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Jadi saya pun tak ada cerita banyak benar. Kan? Ada benda-benda tu yang tuan-puan boleh ambil. Kalau ikutkan banyak yang kita cerita ni, sebenarnya semua benda yang kita hadap tiap-tiap hari sebenarnya. Kalau kita baca Quran tiap-tiap hari ni, tambah Ramadan ni, macam mana bacaan tuan-puan? Masih okey lagi setakat ni? So benda yang sama je kita nampak. Benda yang sama. Cuma benda yang sama tu lah kadang-kadang berubah-ubah bunyinya. Kejap jadi, kejap tak jadi. Kan? Allahu Akbar. Ada yang tak clear. Internet buat hal. Puan Rosidah kita. Tak apalah nak buat macam mana tu. Nanti tengok ulangan dia. Tengok ulangan. Baik, Alhamdulillah. So terima kasih semua. Jangan lupa say thanks to Allah. Terima kasih Allah kerana beri kefahaman. Saya hanya kongsi je tuan-puan. Saya suka, saya rasa benda ni macam mana nak cakap, sebenarnya saya jadi ingat ni pun sebab saya kongsi benda ni selalu tuan-puan. Kalau saya tak kongsi, saya rasa saya pun lupa gamaknya tu. Gamaknya ni agaknya saya pun lupa juga. Tak faham gamaknya. Gamaknya kopi tu lah. Betul tak? Kalau saya tak cerita, saya tak kongsi benda ni, saya pun lupa tuan-puan sebenarnya. Tapi sebab benda tu kita hari-hari kita sebut, so benda tu dia macam mana? Macam melekat dalam kepala. So tuan-puan pun kalau nak hasil macam tu lah tuan-puan. Carilah nak murid seorang. Tak dapat keluarga, ambil lah siapa-siapa. Seorang pun jadilah. Bertepatan lah dengan hadis tu kan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajar, yang mempelajari ilmu Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebab apa kita nak faham bahawa Allah memang cintakan orang yang mampu membaca Quran. Innallaha yuhibbu an yuqra'al Quran ghaddan kama unzila. Kan, Allah sangat yuhibbu, menyukai, kan, sesiapa yang baca Quran ni dengan baik, bertepatan seperti mana kama unzila, seperti mana ia diturunkan, macam itulah kita nak baca. Jadi ambil kesempatan ni tuan-puan. Siapa yang ada rasa ilmunya dah okey, dah rasa boleh. Boleh. Saya faham, bukanlah semua kan. Mungkin ada sebahagian ni yang rasa okey untuk ada anak murid, ada untuk seseorang yang boleh dia kongsikan pengalaman dia sebelum ni, pengalaman ilmu tu, kongsikan. Rasa takut ambil orang dewasa, risau kena banyak soal, ambil kanak-kanak dulu. Kan? Kalau ambil orang dewasa ni kan, fahamlah orang dewasa ni fikirannya lain sikit, di luar kotak. Kena pula tanya soalan luar kotak, udah tekan je kita tuan-puan. Kena soal tak boleh jawab. Tapi tak apalah kan, kalau tak tahu cakap je tak tahu, apa susah. Saya pun macam tu lah. Kalau tuan-puan tanya saya kata tak tahu, saya rujuk guru-guru saya balik, macam tu je. Kalau saya tak berani, kalau tuan-puan tak ada anak-anak, tak apalah kan. Contoh tak ada anak-anak, maksudnya anak-anak semua dah besar, so cari anak murid kecil, budak-budak pun jadilah. Cuma janganlah ngecong dema. Kalau kita tak tahu, rujuk guru dulu. Faham maksud ngecong tuan-puan? Ngecong ni macam istilah menipu lah ya. Mentang-mentang budak kita ngecong dia. Okey, kamu sebut kopi ni. Okey, dia rasa banyak kerena. Dia bukan banyak kerena sebenarnya, cuma yalah, dia rasa mungkin ini cerita reality lah. Apa yang saya hadapi dengan pelajar-pelajar dewasa ni, dia orang rasa macam ni lah salah satu poin yang selalu disebut, Ustaz, saya umur dah lanjut Ustaz, so saya nak kaut semua. Nampak? Itu poin dia. Jadi kalau boleh dia nak semua tu dalam waktu tu juga. Itu benda yang bermain di fikiran. So kita lah sebagai guru ni kena tenangkan, kena beritahu situasi. Okey, nak belajar Quran ni dia kena ada step dia, macam ni, kena selesai sini dulu, habis kat sini baru masuk sini. Jangan masuk je semua. Time tu lah belajar huruf,
tengah fasa nak kenal huruf tu, time tu lah juga belajar tajwid, time tu lah juga pergi bertalaqi. Bila proses tu tak betul, flow tu tak ikut turutan yang baik, maka takut kita futur, kita putus asa. Bila kita ikut sampai satu tahap, kita dah tak tahu dah nak faham yang mana. Kalau asasnya ceritanya kat sini macam ni, dah masuk kat pengenalan asas tajwid, nanti dah ceritanya macam ni pula. Masuk kat talaqi udah berjela pula, masuk pula dengan bacaan-bacaan gharibah, bacaan khusus yang memang nak tak nak kena berguru baru kita dapat. Kan ada bacaan-bacaan tu. InsyaAllah dalam sharing tajwid nanti sampai masa dah ayat-ayat tu, nanti kita akan bedahkan, kita akan share kan. Gitu. Boleh? Ngecong tu macam ngesikir Ustaz. Lebih kurang lah. Farhan Al-Stakyat. Macam nak sebut tu. Okay, boleh? Sahabat-sahabat semua, ajar anak selamat sikit. Selamat juga ajar anak ya. Ngecong bela. Ngecong betul puan Yahati, dia tolong tuliskan tu. Ngecong ni macam kita pandai lah budak je, kita banyak akal, kita pusing-pusing. Pada kita pun tak tahu dia macam tu lah. Kalau macam tu tak maulah kan. So itu saja tuan-puan. Sedikit lah orang tak apa, bukan nasihat pun, cuma saya kongsi-kongsi je. Supaya apa benda yang kita belajar ni dia tak hilang. Sayang lah kan, tuan-puan habis masa bagi komitmen ikut kelas, ikut join tu seminar itu ini. Tapi kalau betul dia dapat manfaat tu pada kita balik, itu pun syukur alhamdulillah. Cuma risaunya manfaatnya tu tak sampai pula kat kita. Kita pun tidak, orang lain pun tidak. Itu satu benda yang agak rugilah sebenarnya. Okey. Ilmu ni kita kena simpan. Sebab tu kena diikat dengan pena, dengan pen. InsyaAllah. Utlubul ilmi minal mahdi ilal hadi. Tuntutlah ilmu daripada buayan hingga liang lahat. Tuan-puan nak buat apa pun kat dunia ni, buatlah. Asalkan bertepatan dengan syariat Islam, tak langgar hukum hakam agama, selesai. Kita tengok kes banyak sekarang tak? Kes buat iklan judinya kan, nyanyi lagu raya iklan judi, tahu kot isu semasa sekarang. So benda-benda tu lah, bila tak ada asas ilmu tu, benda yang di luar daripada pensyariatan, itu yang kita buat tu sebab tak ada ilmu. Tu je point dia. Okay, kalau kita ada asas ilmu, insyaAllah tak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Selesai. Ngecek. Awak pun tak tahu ngecek tu apa. Okay, wallahu alam. Selesai. Jom kita baca dulu tuan-puan sebagai penutup. Kita baca sama-sama. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, sampailah habis tu. Okay, sampai penghujung ayat 219. Sama-sama kita baca. Tuan-puan jangan keluar lagi. Saya ada benda nak umum selepas habis bacaan ni nanti. Tunggu Ustaz, jangan keluar lagi. Kan nanti ada yang tertanya-tanya pula. Okay, tunggu Ustaz. Tunggu Ustaz. Tiba jadi orang Kedah pula. Itulah campur aduk. Lahir Kedah, duk Perak. Macam ni lah jadi tuan-puan. Okay, sedia semua? Tarik nafas. Okay, betulkan niat balik. InsyaAllah kita baca sama-sama. Terapkan balik apa yang kita dah cuba dapat tadi. Sebelum ni tadi apa yang saya kongsikan, kita terapkan pada bacaan kita. InsyaAllah. Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas
ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Okey, kita baca sekali lagi tuan-tuan dan puan. Kita baca tempo laju sikit. Okey, ready semua? 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan, seperti yang saya maklumkan, tadi saya dah cerita dah di awal tadi, cuma takut ada yang terlepas pandang dan mungkin yang masuk lewat kan. So untuk pelancaran kita, sepatutnya kita buat petang ni tuan-puan. Sepatutnya pelancaran untuk seminar sifat huruf, okey, sepatutnya kita buat pada petang ini. Jadi kita terpaksa tundakan pada hari Rabu minggu ini pada jam 2.30 petang. Kenapa kita tangguhkan ialah disebabkan saudara Ifan kita yang tuan-puan boleh tengok gambar sebelah ni, biasa tengok kan. So saya dikhabarkan beliau demam, tak sihat dan perlukan masa untuk rehat lah. Untuk tenang dulu, dan insyaAllah tuan-puan akan berjumpa dengan beliau pada hari Rabu nanti untuk pelancaran seminar sifat huruf. Jadi ini adalah program ataupun seminar yang pertama untuk sifat huruf ni, seminar yang pertama yang kita anjurkan, dan insyaAllah saya harap mendapat sambutan lah daripada tuan-tuan dan puan insyaAllah, dan boleh ajak lagi sahabat-sahabat yang lain yang mana masih lagi mencari-cari berkaitan dengan seminar sifat huruf ni. Bukan makhraj, makhraj satu bab yang lain, ni cerita tentang sifat. Benda yang agak rare lah tuan-puan. Ada je yang buat seminar ni, cuma tahu tak tahu je kan. Jadi tuan-puan sebab lebih mengenali dengan izin ngaji ni, so insyaAllah saya akan cuba huraikan dengan cara yang simple, kaedah yang santai, supaya tuan-puan dapat intipati berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan sifat huruf ni. So nantikan untuk pelancaran pada hari Rabu nanti insyaAllah pada jam 2.30 petang. Jadi mohon maaf kerana kita tak dapat buat hari ni, dan doakan Encik Ifan sentiasa diberikan kekuatan dan diberikan kesembuhan lah. Okey, dan tuan-puan juga saya doakan agar diberikan nikmat kesihatan yang berterusan. Yang sihat tu biar dikekalkan sihat insyaAllah. Yang sakit diuji oleh Allah tu diberikan kemudahan, diberikan keizinan untuk meneruskan ibadah puasa ni dengan sebaiknya sehinggalah penghujung nanti. Bukan takat Ramadan ni je dah, maksudnya sampai bila-bila lah. Okey, itu sahaja setakat ni. Ini info penting yang saya nak maklumkan lah. Takut petang ni nanti ada yang tertunggu-tunggu kan, mana Encik Ifannya tak kata ada pelancaran hari ni, tak ada pun. So kita tangguhkan pada hari Rabu minggu ni tuan-puan. Tarikhnya 21 hari bulan 4 2021. Okey, jadi insyaAllah kalau esok Encik Ifan dah masuk untuk dah masuk kerja semula, esok pagi adalah slot bersama beliau pada jam 8 minit pagi untuk slot
cerita baik-baik. Okay. Makhraj dah lepas, sifat pula. Yes. Sebelum ni kita dah ikut makhraj huruf kan. Jadi kita nak sempurnakan lagi dengan sifat huruf. So nanti bila dah siapa yang ada join makhraj huruf tu, makhraj huruf letak kat tepi buku tu kan, modul tu. Sifat huruf satu modul. Jadi nanti boleh rujuk. Oh macam ni. InsyaAllah itu sahaja. Terima kasih semua. Setakat ni jelas apa yang saya maklumkan ini. Jumpa nanti pada hari Rabu insyaAllah. Dan kepada mereka sahabat-sahabat semua, siapa-siapa sahaja boleh ikuti kita punya live pada jam 11 tengah pagi ini bersama Ustaz Zubairi untuk bacaan Quran dalam sepanjang bulan Ramadan ni insyaAllah. Jam 11.30 so boleh charge phone dulu sekejap lagi. Relax jap, nanti 11.30 sambung balik. Dan yang terlibat dengan kelas tadarus dan sebagainya insyaAllah lah jumpalah dengan guru masing-masing. Wallahu alam, itu sahaja tuan-tuan dan puan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan mohon maaf andai ada salah silap dalam bicara saya. Kalau ada yang terasati dengan kata-kata saya mohon maaf. Jangan simpan tuan-puan. Jangan disimpan dalam hati. Kalau rasa ada yang tak kena, PM saya personal insyaAllah. Bagi tahulah, ustaz saya tak suka lah ustaz cakap macam ni. Makcik terasa tau. Contoh lah kan, makcik fras sangat. Kan, fras benar katanya. Jadi PM saya, jangan risau. Saya berlapang dada insyaAllah. Itu sahaja. Saya undur diri dahulu. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk bulan Ramadan ini. Jumpa hari Rabu insyaAllah untuk sharing tajuk. Esok tak ada tuan-puan esok bersama Cik Fan je pada jam 8 minit pagi untuk slot baik, cerita baik-baik. Apa lagi poin penting. So tak ada dah. Itu sahaja tuan-tuan dan puan. Saya undur diri dahulu. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran akan jaga kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey tuan-tuan, saya terlupa satu poin penting. Sebaik saya tengok ada sahabat saya letakkan komen. Ni untuk tuan-puan nak dapatkan info lanjut, tuan-puan boleh tekan di ruangan komen. Tolong pin kan. Boleh. Okey, tuan-puan boleh tekan link. Saya ada letakkan link di atas dan boleh tengok juga di ruangan komen tuan-tuan dan puan. Boleh tengok di ruangan komen untuk tuan-puan dapatkan info berkaitan dengan seminar-seminar kita dalam grup waiting list. Boleh tengok di pin komen. Okey, tengok di ruangan komen tu, tekan link. So kita ada letakkan dua link. Tuan-puan boleh slide, tengok atas bawah. Atas kita letakkan link Telegram dan yang di bawah pula kita letak link WhatsApp. Okay, WhatsApp. So tuan-puan pilih lah. Kalau ada Telegram, better tekan untuk Telegram. Sebab kalau WhatsApp ni, kalau tuan-puan masuk lewat, nanti tuan-puan tertinggal poin yang sebelum-sebelum. Kalau masuk Telegram ni, mesej-mesej yang lama tu dia masih kekal walaupun tuan-puan baru join kan. Jadi saya galakkan untuk join yang Telegram punya group lah. Okay, ni group waiting list. Tengok bacalah dia punya point tu. Sertai grup ini untuk dapatkan info-info terkini bagi program kami Telegram. Ni group waiting list. Maksudnya lepas ni ada apa-apa seminar ke, tuan-puan akan get ready, standby dalam tu sehinggalah kita umumkan berkaitan dengan seminar-seminar kita. Okay. Terima kasih sahabat tim-tim yang tolong pin komen. Nasib baik. Kalau tak saya terlupa tadi nak sebut ni. Okay nak? Jadi itu sahaja. Terima kasih semua. Saya undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, tunggu start. Sebelum tengah tekan-tekan nak masuk grup ni, layan dulu. Kita ada buka. Saya nak pasang lagu Mukmin Sejati tuan-puan. InsyaAllah mudah-mudahan lagu ni memberi inspirasi, memberikan kesedaran pada kita. Saya suka lagu ni. Tajuk dia Mukmin Sejati. Tuan-puan pun tahulah. Lagu favourite kita. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan